Reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. 1.1, dunia reka bentuk. 1.1.1, definisi reka bentuk dan teknologi. Kita pergi kepada definisi yang pertama, definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Apa maksud impak tu? Impak tu membawa maksud kesan. Apa-apa sahaja kesan yang memberikan kesenangan, keselesaan kepada kehidupan kita. Kita tengok contoh yang pertama yang dalam gambar tu. Basikal zaman dahulu dicipta tayar di hadapan lebih besar daripada tayar di belakang. Cuba kita fikir, kenapa orang dahulu berbuat sedemikian? Okey, alasan yang pertama mungkin dia fikir tayar di hadapan lebih besar, dia fikir akan senang untuk dikawal. Okey, basikal tu akan mudah untuk dikawal. Okey. Tetapi ada kesan sampingan dia, mungkin mudah tergolek. Okey, kerana kaki kita tidak sampai ke tanah. Okey, jadi apabila terlanggar batu atau apa-apa halangan di hadapan, mungkin lebih mudah untuk kita jatuh. Berbanding dengan ciptaan yang baharu sekarang, basikal dicipta tayar hadapan dan tayar belakangnya adalah sama besar. Supaya apa? Okey, supaya basikal yang kita cipta itu seimbang dan mudah dikawal. Jadi, apabila kita terlanggar batu ataupun halangan, kita mudah untuk mengawalnya dengan kaki kerana tidak terlalu tinggi dan sesuai digunakan oleh sesiapa sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada definisi teknologi. Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Kita tengok gambar yang cikgu bagi, gambar sebatang pokok. Okey, sebatang pokok ni kita lambangkan dia sebagai sumber semula jadi. Kemudian dengan alat yang kita ada, kita tebang pokok ini. Kemudian daripada pokok ini, kita boleh jadikan dia kepingan-kepingan kayu yang lebih kecil, iaitu dengan menggunakan alat yang sesuai untuk memotong pokok yang besar ini, okey, kepada potongan-potongan kayu yang lebih kecil. Setelah kita tebang pokok tadi dengan alat-alat yang sesuai, maka terjadilah potongan kayu yang kecil. Kemudian, apa yang kita nak buat dengan potongan kayu ni? Macam-macam perkara ataupun macam-macam barang kita boleh buat. Yang penting, barang yang kita nak hasilkan daripada potongan kayu ini memudahkan urusan kehidupan kita. Sebagai contoh, dalam gambar, potongan kayu itu dihasilkan menjadi rak kasut. Selain dari rak kasut, kita boleh gunakan potongan kayu tadi untuk dijadikan almari dan pelbagai rak serbaguna. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, definisi reka bentuk dan teknologi. Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Kita lihat contoh yang cikgu berikan ini antara kiri dan kanan. Yang kiri itu kita menggunakan kaedah yang tradisional, okey, untuk menumbuk barang-barang dapur, okey, nak menumbuk bawang, cili dan sebagainya. Okey, cikgu gunakan emoticon sedemikian supaya anda semua tertarik untuk menonton video ini. Kemudian
Perbandingan yang di sebelah kanan itu adalah teknologi semasa, iaitu pengisar. Okey, blender. Okey, dengan adanya blender ni kita boleh memudahkan urusan seharian kita. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada bidang reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk terbahagi kepada dua, iaitu reka bentuk konkret dan abstrak. Okey, reka bentuk konkret merupakan satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Reka bentuk abstrak pula melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Okey, dalam jadual ini adalah perbezaan antara reka bentuk konkret dan reka bentuk abstrak. Di bawah reka bentuk konkret, kita ada teknologi dan seni. Di bawah teknologi, kita ada peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Di bawah reka bentuk konkret seni, kita ada seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus dan sulaman. Kemudian, reka bentuk abstrak ada dua juga, iaitu perkhidmatan dan komunikasi. Di bawah perkhidmatan, kita ada pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah dan sistem pengairan. Kemudian di bawah komunikasi, kita ada bahasa, atur cara, bunyi isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan grafik. Okey, macam mana nak bezakan abstrak dengan konkret? Abstrak ni awak boleh nampak tetapi awak tak boleh pegang. Contoh macam sekarang cikgu sedang bercakap. Apa sahaja perkataan yang cikgu keluarkan, cikgu tak boleh pegang perkataan tu. Cikgu tak nampak pun apa yang cikgu cakap. Tapi cikgu boleh dengar. Itu maksud abstrak. Sama juga macam awak sayang seseorang. Awak sayang ibu bapa awak tetapi awak tak boleh pegang sayang tu. Okey? Awak boleh pegang ibu bapa tapi awak tak boleh pegang perasaan sayang itu. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Elemen garisan terbahagi kepada 12 garisan ini. Awak boleh lihat antara garisannya dan rujuk tujuan garisan di muka surat 4 dalam buku teks RBT. Elemen kedua iaitu elemen rupa terbahagi kepada dua, iaitu rupa geometri, iaitu rupa yang ada sudut. Kemudian yang kedua adalah rupa organik, rupa yang tiada sudut. Kemudian elemen ketiga iaitu elemen bentuk. Bentuk merujuk kepada pandangan tiga dimensi, iaitu ada ketinggian, kelebaran dan kedalaman, menggambarkan luas dan isi padu. Apa sahaja jenis bentuk yang awak nampak mempunyai isi padu dan ruang, itu kita klasifikasikan dia sebagai elemen bentuk. Elemen seterusnya adalah tekstur. Ini melambangkan kepada jalinan atau susunan bahagian halus yang membentuk struktur kepada keadaan yang dirasai dengan sentuhan, iaitu licin, kasar, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Seterusnya, elemen saiz merujuk kepada ukuran atau dimensi. Perkataan lain kepada ukuran adalah dimensi. Lihat pada gambar, ada saiz kecil, sederhana dan tinggi. Ukuran-ukuran itu adalah melambangkan saiz bagi cawan itu. Seterusnya adalah elemen warna. Dalam gambar rajak ini adalah roda warna yang menunjukkan tiga kumpulan warna, iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertia. Terdapat dua jenis kategori warna, iaitu warna panas melibatkan warna yang terang, iaitu merah, oranye dan kuning. Dan yang kedua, warna sejuk melibatkan warna lembut seperti
pink, ungu dan biru. Seterusnya, kita pergi kepada elemen ruang. Ruang ialah kawasan kosong dikelilingi objek, jarak antara dua objek atau rongga dalam sesuatu objek. Maksudnya, apabila awak nampak objek itu boleh diisikan sesuatu, itu adalah elemen ruang. Elemen yang terakhir iaitu nilai, merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu tona atau warna. Tamatlah pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa minggu hadapan. Terima kasih.